Dan tak ada nota dalam ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tepi sangat ke? Tak lah. Saya duduk macam ni, saya menghadap sini semua, saya dapat semua. Beza ke? Better pakai ke tak pakai? Tak pakai tak? Lebih clear kan? Okay, senang. Okay, siapa yang tak main sebelum ni? Oh, yang ramai juga. Okey, sebab sebelum ni alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Sebab sebelum ni saya ada cerita tentang pengenalan. Pengenalan ni dia lebih kepada menekankan tentang perspektif yang kita nak bina. Perspektif yang kita nak bina terhadap Al-Quran. Dan yang jadi perspektif ni ataupun cara pandang kita untuk kuliah kali ni, maksudnya yang saya punya kelas lah, macam mana kita nak tengok Al-Quran. Sebab tafsir ni banyak. Saya cuba buat kiraan tafsir yang ada daripada zaman dulu sampai sekarang lebih daripada 2,300 lebih. Saya dah tak mampu kira dah. Saya buat kiraan ni masa saya ambil kelas daripada Quran Sunnah dekat UAE. Saya buat lah, saya kata boleh tak? Saya kata dekat doktor pensyarah tu, saya kata saya nak buat kiraan. Saya saja nak buat kerja tak ada kerja tu masa tu. Saya nak buat kiraan. Tafsir daripada dulu yang tercatat ni kita tak cerita. Ini kira tafsir yang saya kira yang lengkap. Yang lengkap dan yang tercatat, yang direkodkan kewujudannya sepanjang sejarah. Tafsir direkodkan lebih daripada 2,300 lebih. Lepas tu saya tak tahu dah sampai, sebab saya tak terkira dah. Dan bila saya cek, itu baru saya cek sebelum abad ke-20. Abad ke-19. Bila kita cek pula abad ke-19, abad ke-19 saja, abad ni maksudnya dalam masa 100 tahun, dalam satu abad menghasilkan lebih daripada 30 hingga ke 40 buah tafsir lengkap daripada juzuk 1 sampai juzuk 30. Jadi tafsir ni adalah satu benda yang evolve, satu benda yang sentiasa berkembang, satu demi satu demi satu demi satu demi satu. Dan dalam banyak-banyak tafsir itu pula kita kena group. Zaman dulu orang buat tafsir tanpa ada satu disiplin. Bukan maksudnya tak ada disiplin tu maksudnya tak tahu, tak reti, tak. Zaman dulu dengan zaman sekarang berbeza. Zaman sekarang kita dibingkaikan dalam satu framework cara fikir yang tertentu. Contohnya kalau saya lah tiba-tiba kan, wallahu alam kan, saya kata saya nak buat tafsir. Jadi saya kena fikir soalan saya nak buat tafsir apa, tengok daripada segi apa, metod apa yang saya kena pakai. Tapi zaman dulu tak. Contoh kita ambil satu tafsir yang bila kita nak bincang tentang tafsir tu, bila kita nak kaji tentang tafsir tu, sangat sukar untuk kita menentukan metod ataupun sangat sukar untuk kita menentukan disiplin ilmu yang digunakan oleh pentafsir tersebut, iaitu tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, nama tafsir tersebut. Panjang. Kadang-kadang satu-satu ayat tu dia huraikan subhanallah, berjela-jela. Sebab apa kita tak jumpa cara dan disiplin ilmu dia? Sebab dia adalah seorang ulama yang akan put everything dekat tafsir dia. Contohnya, saya bagi contoh ayat, dia beritahu ayat Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Dia cerita Ar-Rahman ni belum dia masuk bab bahasa. Ar-Rahman ni datang daripada mana, Rahimah, dia masuk bab bahasa, kemudian maksudnya kasih sayang. Apa beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Dia cerita lagi Ar-Rahman ni adalah benda kasih sayang yang boleh ditarik balik, bersifat sementara, sesuai sama dengan perkataan jauhan. Jauhan ni maksudnya lapar, lepas makan kenyang, sama dengan Rahman. Allah sayang tapi Allah boleh tarik balik. Tapi Rahim sifat yang kekal, Allah sayang selama-lamanya sampai Allah masukkan syurga. Ibn Abbas cakap Ar-Rahman ni untuk orang manusia keseluruhannya. Ibn Abbas cakap juga Ar-Rahim ni untuk orang Islam saja. Sebab beza perkataan tapi terjemah sama aja, datang daripada perkataan yang sama. Rahmah maksudnya kasih sayang kan. Dia cerita habis bahasa, dia cerita pula sejarah penggunaan Rahman ni dulu macam mana, nama Abdul Rahman ni merujuk kepada apa. Habis cerita bab sejarah. Lepas cerita bab sejarah, dia cerita pula bab teologi. Apakah sebenarnya perkataan Rahman? Kenapa perkataan Rahman ni dah dihulukan sebagai kata sifat, kata nama-nama Allah dalam bentuk kata sifat, ataupun nama-nama Allah? Kenapa didahulukan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, sedangkan nama-nama Allah 99 yang lain banyak lagi? Buat teologi. Macam mana kaitnya spiritual ni dengan Ar-Rahman? Ar-Razi.
Itu Ar-Razi. Dia akan cerita segala benda. Macam kalau kita baca kitab tafsir dia tu, kita rasa macam kita baca ensiklopedia. Tapi ada benda dia tak ambil. Macam contoh perkataan ni, ada dia hurai sikit lah. Ada perkataan ni dia hurai daripada segi sejarah. Ada perkataan ni dia hurai daripada segi balaghah. Itu tafsir Ar-Razi. Orang kata bila kaji tafsir Ar-Razi ni, ulama-ulama cakap segala benda ada dalam tu kecuali tafsir. Dia jadi dua benda dekat sini kita tengok. Pertama, dia nak kata Ar-Razi ni macam-macam ada. Yang kedua, dia nak katanya bahawa Ar-Razi ni tak memahami ilmu tafsir. Sebab ilmu tafsir ni macam saya cakap tadi lah, dia ada framework dia. Kita kena berada pada satu disiplin baru kita boleh menulis tafsir. Sama juga. Kemudian baru lepas daripada Ar-Razi tu, sebelum Ar-Razi tu kita tengok sezaman dengan dia, kita melihat perbincangan tentang tafsir yang tidak mempunyai satu gelanggang ilmu yang tertentu. Segala orang boleh bercakap tentang tafsir. Hatta pada waktu itu Mu'tazilah, waktu itu bahkan orang yang bukan Muslim sendiri pun ada kemampuan untuk mentafsir Al-Quran, terbuka kepada orang pada waktu tersebut. Sejarah sebab tu Mu'tazilah pun ada tafsir. Kita baca tafsir Az-Zamakhsyari, kan, Al-Kashaf tajuk tafsir dia. Tafsir yang paling awal yang membicarakan tentang Al-Quran, tapi dia punya perspektif dia melihat kepada balaghah. Dia cerita ayat tu, perkataan yang digunakan, kenapa Allah menggunakan perkataan ni, kemudian kenapa kesan dia perkataan ni. Contoh kenapa dalam surah Yusuf Allah menggunakan beberapa terma yang tidak ada dalam surah lain. Sebagai contoh, Allah menggunakan terma a'udzubillah instead of a'udzubillah, dia guna ma'azallah. Maksud sama, aku berlindung kepada Allah. Tapi kenapa Allah memilih untuk menentukan satu istilah khusus hanya dalam surah Yusuf? Dalam surah Yusuf, salah tak silap saya lah, saya tak ingat lupa ni tuan-tuan. Saya bukan hafiz. Ingat lupa, dalam surah Yusuf ada 22 perkataan yang tidak ada dalam surah lain. Keistimewaan surah Yusuf. Nanti bila-bila kita buat surah Yusuf. Surah Yusuf ni tak cukup buat satu hari. Pengalaman saya satu hari, saya rasa tak apa, orang rasa macam nak lagi, saya rugi. Saya ada bangun Ustaz Syari, surah Yusuf paling kurang 2 hari 1 malam. Paling kurang 3 hari cantik. Itu maksudnya pergi kepada setiap perkataan lah. Ada 22 perkataan yang tak ada dalam perkataan dalam surah lain, ada dalam surah Yusuf. Contoh perkataan ma'azallah, contoh perkataan hashasal haq, maksudnya zaharul haq ataupun ja'al haq, datanglah kebenaran, tapi dia guna perkataan hashasa. Dia tak guna perkataan ja'a. Az-Zamakhsyari dia bincang benda tu. Jadi kalau nak baca tentang tafsir-tafsir yang berkaitan dengan balaghah ni maksudnya apa? Sastra kan, maksudnya keindahan bahasa, bayan. Al-Quran, walaupun kita mengatakan bahawa Az-Zamakhsyari itu dia mempunyai satu masalah dalam akidah dia, tapi dia adalah pentafsir yang paling awal yang buat tafsir tentang keindahan bahasa. Cuma bila dia hurai bab akidah, kita ketepikan. Tapi bila dia hurai bab bahasa, kita raikan. Itu metod membaca tafsir Zamakhsyari, dan saya tak mampu nak baca banyak kali sebab Zamakhsyari ni dia ada satu benda bila orang bahasa ni, bila dia bercakap, dia ada satu benda. Dia panggil itu bukan Hashimi ke? Silap, sorry, ingatkan kawan. Dia ada satu complication dekat situ. Dia terlalu gilakan perkataan. Macam orang Melayu yang gilakan perkataan. Saya ada satu fasa yang gilakan perkataan. Saya akan guna semua perkataan pelik-pelik. Ini tak boleh ditebak sebegitu saja. Orang pun tengok apa benda lah perkataan dia kan. Tebak maksudnya meneka. Sama juga dengan bahasa Arab. Zamakhsyari dia ada satu benda tu. Dia ada satu fasa, kalau dia menulis, dia akan guna perkataan-perkataan yang kita langsung tak pernah jumpa. Itu sebab orang gila bahasa. Dan dia menulis sebab tu nak baca tafsir dia susah. Dan sampai sekarang tak ada lagi terjemahan tafsir dia. Dan memang walaupun hebatnya Indonesia tu sangatlah laju terjemahan dia, sampai sekarang tak mampu nak terjemah tafsir Zamakhsyari. Ada itu orang kata, Faiz boleh tolong terjemah tafsir Zamakhsyari. Bagi juta pun saya tak boleh. Bagilah juta pun saya tak mampu. Satu benda is complicated. Kalau siapa yang boleh terjemah ke dalam bahasa kita, wah, saya rasa saya sangat tabik lah. Adalah orang terjemah tapi bahagian sikit-sikit je lah. Tapi untuk terjemah satu set Al-Kashaf, saya rasa satu benda yang sangat-sangat menguji, yang sangat kerja banyak. Okey, itu sejarah tafsir. Kemudian lepas daripada tu kita mengalami satu zaman di mana tafsir akan pergi kepada topik. Tafsir akan pergi kepada satu sudut tertentu. Zaman di mana kita mengenali tafsir-tafsir yang fokus kepada bahasa, seperti tafsir Ibnu Ashur, fokus kepada benda-benda yang tazkiyatun nafs, benda-benda yang mampu untuk berikan kekuatan spiritual, seperti tafsir banyak ni. Ni semua, hampir semua tafsir dia akan fokus kepada beri spiritual.
Dan kita pula sampai ke satu zaman di mana tafsir ni, so Al-Baghawi misalnya, tafsir yang mengumpulkan semua tafsir-tafsir lain. Kalau kita baca tafsir Ibnu Ashur misalnya, ada dalam secara online, ada quran.ksu.edu tu kan, kalau pernah cuba cari benda tu, dia kalau kita tekan ayat Quran tu, dia net tu tafsir yang boleh kita pilih, kemudian dia tulis kan, antaranya adalah tafsir Ibnu Ashur. Kalau kita baca tafsir Ibnu Ashur, seolah-olah kita telah membaca 10 tafsir. Sebelum dia cerita dia punya penjelasan dan dia punya pandangan, dia dah bagi 10 tafsir dulu. Wa qala Zamakhsyari wa qala sahibul Kasyaf wa qala pak baru dia punya pandangan. Tapi kalau saya sebut Ibnu Ashur, ramai orang dia ada satu sentimen. Dia kata Ibnu Ashur ni tak sesuai untuk digelar sebagai scholar. Walaupun Ibnu Ashur ni ada satu tafsir yang sangat hebat, At-Tahrir wa Tanwir. Saya tak kebebasan dan juga enlightenment. Enlightenment ni apa? Pencerahan. Yes, kebebasan dan pencerahan. So, panjang tafsir itu, tapi disebabkan dia ada satu pandangan Ibnu Ashur yang menjadi satu kontroversi ke seluruh dunia ilmu pada waktu itu. Ibnu Ashur ni dia mengambil pandangan yang mengatakan bahawa perempuan tak wajib pakai tudung. Walaupun pandangan tu disebut oleh ulama-ulama lain, tapi disebabkan dia sebut, dia mengurangkan ketokohan untuk orang tengok tafsir dia. Dia tak salah, dia cuma ambil pandangan ni, saya rasa itu biasa. Tapi disebabkan benda tu, saya rasa kesan dia adalah orang jadi tak baca tafsir dia. Ibnu Ashur ni saya boleh katakan antara tokoh mufassir yang jarang didendang, yang tidak dikenal, yang tidak diangkat di mana-mana sekalipun, di dunia Arab, di dunia Barat. Saya sebut Ibnu Ashur, semua, masa saya duduk kat UK 2 tahun, saya duduk kat Edinburgh. Saya duduk dekat Edinburgh, saya sebutlah kepada Dr. Syekh kat sana. Dia kata kenal, tapi no student yang nak buat benda tu, dia kata tak ada. Jadi saya kata, oh sayang lah, sebab dia tafsir Ibnu Ashur ni seronok. Dan antara kemampuan keseronokan baca tafsir Ibnu Ashur ni, kita baca tu, kita dah baca macam-macam tafsir dah. Jadi kalau kita hurai tu seronok lah. Wah, ni macam kita pandai lah. Padahal Ibnu Ashur sebut, kita sebut ya. Ni Zamakhsyari kata macam ni kata macam ni, kata ni, Ibnu Ashur sebut semua. Jadi kadang-kadang kalau tengok rasa saya kalau baca tengok video nampak macam pandai ya ustaz ni, itu sebenarnya bukan saya. Saja klaim. Padahal satu kitab je. Sebab kitab tu dia kumpulkan semua. Okey. Sampailah satu zaman di mana tafsir ini tidak, macam saya kata tadi, tafsir dia ada topik dia tersendiri. Dan semua ada orang nak bincang tentang topik tafsir. Ada orang nak bincang tafsir bab spiritual, ada orang bincang tafsir. Contoh Hamka. Hamka dia ada satu perangai. Kalau dia cerita bab tafsir, dia tak boleh fokus pada satu angle, satu sudut. Hamka dia dalam mukadimah dia cerita, tafsir saya adalah tafsir yang mampu untuk menerangkan isu-isu semasa pada waktu itu, dan juga untuk mampu untuk memberikan nilai kemanusiaan. Sebab Hamka dia tulis tafsir waktu dia duduk dalam penjara. Jadi dia punya kejujuran, kemanusiaan, nilai-nilai manusiawi itu kuat. Jadi dia tulis tafsir, dia akan relate dengan benda-benda moral, benda-benda adab, benda-benda yang macam mana nak jadi manusia yang jujur, yang pribadinya unggul. Tapi tetap dia kata, bila kita baca tafsir dia, kita tahu dia tak boleh fokus pada benda tu. Kadang-kadang dia bercerita sejarah Minang dalam tafsir tu. Tak ada satu pentafsir yang boleh cerita sejarah tanah Melayu, sejarah Minang dalam tafsir Melika Hamka. Dia cerita tentang Kafura dalam surah apa? Surah Al-Waqi'ah ke apa? Kafura tu dia kata perkataan kapur dalam bahasa Melayu. Digunakan dalam bahasa Arab, diarabkan. Kerana kapur itu datang daripada dunia Melayu. Cerita sejarah pula. Sampaikan orang angkat dia punya teori itu datang dalam bentuk satu persejarahan. Macam mana hubungan di antara tanah Melayu dengan Islam pada zaman Nabi. Itu Hamka. Dia terlalu tak fokus, dan biasalah orang yang banyak baca dia memang macam tu. Okey. Kemudian cuma pada waktu tu kekurangannya satu-satu rekod, tuan. Silakan. Kekurangannya rekod-rekod tentang tafsir daripada perempuan. Beritahu dekat saya ada berapa tafsir daripada perempuan, mufassirah. Tak tahu. Kita kekurangan rekod itu. Ada satu buku tentang perawi, tapi tak ada buku tentang pentafsir perempuan. Padahal banyak. Cuma rekod tak ada, dan kebanyakannya pentafsir perempuan dia tidak ada tafsir yang lengkap daripada juzuk 1 sampai juzuk 30. Kecuali seorang pada abad ke-18 di Mesir. Lahirnya seorang yang digelar namanya sebagai Bintu Syati'. Bintu Syati', anak pantai.
anak perempuan kepada pantai. Syatik ni pantai, Syatiul Bah, pantai laut kan. Dia gelaran dia bintu Syatik. Dia ni adalah seorang perawi hadis. Dia adalah seorang yang muhaddis lah dia ni. Dan dia sangat pakar hadis. Dia menulis tafsir. Dia punya angle yang dia sentuh tentang keindahan bahasa. Dan jangan main-main wahai lelaki kalau perempuan bercakap tentang keindahan bahasa. Sangat terpukau saya baca, saya rasa sedap. Bagaikan puisi dia punya pentafsiran. Cuma satu masalah, dia tenggelam juga. Dia tenggelam sebab apa tuan-tuan? Saya duduk ceramah ke apa ni? Tak tahu lah, habis no. Dia tenggelam kerana dia tak pakai tudung. Satu benda yang lelaki pada waktu tu lah tak rasa dia ni sekolah sebab dia tak pakai tudung. Tu saya rasa benda-benda macam ni saya duk cari mana lah, macam mana nak angkat. Lepas tu bila saya cakap pasal bintu Syatik, dulu saya tak cakap dia tak pakai tudung. Lepas tu bila orang balik apa tu, dia tak pakai tudung ke Ustaz? Yang tu soalan dia tanya. Kok dia tanya baca tafsir tu tak juga kan. Kadang-kadang saya tak cakap, tapi tu pun saya cakap awal-awal tuan-tuan pandai-pandai sama ada nak ambil ilmu dia ataupun nak tengok wajah dia. Jadi kalau Google memang dia ada gambar dia abad 18 orang yang dia dengan syair-syair dia mesti bintu Syatik. Boleh sekali sepintas selalu tengok dia punya dia punya tafsir dia punya karya-karya dia ada novel, ada cerpen apa semua. Alhamdulillah, satu tokoh perempuan yang mampu untuk menulis daripada A sampai Z komplit dia punya tafsir Al-Bayani. Dalam dari segi perkhususan dia fokus kepada bayan, kepada keindahan bahasa Al-Quran tu. Sampailah abad ke-19 kita mempunyai pelbagai tafsir Tanah Melayu, tafsir Jawinya, tafsir Nurul Ihsannya, tetapi masih kurang tafsir yang mampu memberikan pasal apa makin ramai kita bukan dah habaq ke tak ramai masa minggu sebelum ni. Ustaz tak cepat tak sebab saya target tak ramai. Jadi fokus tafsir akhirnya cuma tafsir ni macam mana fokus tu dibentuk. Ni sembang-sembang kan, kita tak akan ambil berat ni. Macam mana fokus tafsir tu dibentuk, angle dia dibentuk macam mana. Isu semasa. Apa yang berlaku dalam 50 tahun, kita tengok apa masalah masyarakat, apa masalah manusia dan apakah satu lubang yang terdapat dalam kemanusiaan. Maka waktu itulah ulama-ulama tafsir akan mengisinya dengan melihatnya dari perspektif Al-Quran. Sebab itu kalau kita tengok tafsir-tafsir yang still relevant, tafsir-tafsir yang akan menyentuh isu-isu spiritual. Sebab isu spiritual isu yang sangat relevan sepanjang masa. Semua orang memerlukan maklumat, memerlukan makanan rohani. Semua orang memerlukan satu peringatan dalam diri mereka. Kalau nak tulis tafsir yang spiritual, tetapi spiritual itulah yang akan long lasting, yang akan panjang, yang akan sentiasa segar wacananya. Pada waktu itu, pada abad ke-18, kita tak melihat ada satu masalah yang seperti mana kita lihat pada hari ini. Di zaman tidak ada Facebook, di zaman tidak ada social media, di zaman tidak ada internet, manusia tidak ada masa untuk berkata-kata terlalu cepat. Nak marah orang pun, nak marah macam mana, dia tak ada kat depan mata. Bila jumpa dia lepas tu, nak set pukul 8, jumpa pukul 8 esok tu, dah habis dah kemarahan tu. Tapi hari ini berbeza. Marah kita tak sampai 1 saat, tak sampai 2 saat kita dah keluarkan. Kita dah tak ada ruang untuk terdiam dengan diri sendiri. Jadi pada zaman ini kita ada satu masalah. Kita menghadapi satu masalah moral, masalah akhlak, masalah etika, masalah dalam bahasa Melayunya budi. Kita ada masalah budi. Dan itulah tugas Al-Quran. Kita kembali kepada Al-Quran untuk kita mencari di manakah pagar yang perlu kita pasang dalam daerah diri kita. Macam mana kita nak pasang pagar supaya kita tidak melanggar benda-benda macam ni di zaman yang paling mencabar, di zaman yang kita tak ada masa pun untuk berkata astagfirullah kepada diri sendiri. Contohlah buka Facebook, kita dah teruk dia ni, dah kita boleh maki direct kepada orang yang kita nak maki, kita boleh kata direct kepada orang yang nak kata, tanpa langsung tunggu esok nak jumpa. Dulu tak, dulu kalau marah lah, contohlah kan, dulu kalau marah kat orang jumpa dia esok, tapi esok dah sejuk hati kita. Kalau kita nak dosa zaman dulu pun dosa dengan pasangan, dengan anak-anak kan, dengan orang yang duduk satu rumah.
Tapi dosa pada hari ini dengan 1000 friend kita dekat Facebook. Dosa hari ini dengan segala orang-orang yang kita kawan dekat Facebook, dekat social media, dekat Instagram, dekat Twitter, yang baca tweet-tweet kita dan sebagainya. Kalau dulu dosa dengan pasangan, dosa dalam rumah kita boleh minta maaf walaupun tunggu raya, tak apa. Yang penting lingkungan yang kita berdosa itu tak banyak. Tapi hari ini kita mungkin minta maaf, tapi adakah kita mampu untuk mencabut perasaan sakit hati yang telah kita berikan kepada orang-orang di luar sana? Maka pada hari ini wacana tu harus berubah. Al-Quran harus menjadi lebih berperanan kepada diri kita sendiri. Maka itulah yang dipanggil masalah moral. Dan itulah sebab kenapa kita fokus tafsir kita kali ini. Pendekatan kita nak tengok dalam Al-Quran yang manakah mampu untuk menjadi dua benda. Pertama, ini kekuatan Al-Quran. Dia menjadi penolong kepada kita. Dia menjadi cikgu pemandu kita. Kita ambil lesen, ada cikgu yang tolong ajar kita kereta, dia jadi cikgu tu. Sebab dia akan dorong kita untuk memandu kehidupan kita. Dalam masa yang sama, Al-Quran juga harus menjadi polis trafik kita. Dia perlu jaga kita daripada tak ikut peraturan. Kita dalam memandu, kita kena ikut peraturan. Tengok traffic light, hijau jalan, hijau berhenti kacau. Hijau jalan. So itu adalah tugas Al-Quran. Al-Quran perlu menjadi pendorong dalam masa yang sama. Al-Quran perlu menjadi pemerhati dan juga penjaga kita. So Al-Quran boleh menjadi moral influencer, mempengaruhi moral kita untuk buat benda-benda yang baik. Al-Quran suruh kita buat benda yang baik. Dalam masa yang sama, Al-Quran juga boleh jadi moral police, polis moral kita, moral observer, pemerhati moral kita, supaya kita tak langgar etika, tak langgar pagar yang diletakkan. Okey, itu satu benda. Faham saya punya celoteh? Saya pun tak tahu, tak tengok nota pun. Tadi tulis nota, semangat. Tak ada nak tengok pun tak apalah, baby. Masuk. Okey. Kalau ada soalan, ada pandangan, angkat tangan. Saya beritahu, saya bukan ustaz. So, kita kena sembang supaya saya tak rasa saya ustaz sangat. Orang dulu-dulu ni ustaz dia takut nak tanya soalan. Saya kata, tak best macam tu. Kita suka sembang. Kalau sembang lagi banyak benda yang kita boleh ni. Silakan tuan. Tuan, Nabi kita baru balik daripada UK kan? Dan kita nampak dengan menteri yang berhormat ni kan. Lepas itu membuatkan tuan dapat melihat dia punya visi. Boleh share sedikit untuk perkembangan untuk Allah, tiba-tiba main isu politik pentadbiran pula kan. Tapi lebih kepada masyarakat mana yang kita nak bentuk tu. Jadi saya balik pun sebab itulah, sebab saya dipanggil balik. Saya kalau ikutkan tak habis lagi dekat UK tu. Tapi saya dipanggil balik, duk fikir macam orang panggil balik dan saya kena pegang pos yang agak penting. So saya balik pun seminggu menyesal juga. Kita buat pola aku balik, kenapa lah aku tak duduk sana. Kan? Sebab duk fikir nak kena deal dengan benda-benda yang kita tak sendiri, tak expect dan sebagainya. Dan itu antara sebab kenapa saya pilih tajuk yang saya nak pilih. Banyak tafsir ni banyak. Antara benda adalah moral. Perubahan masyarakat tak akan boleh dibuat kalau dia tidak diubah daripada benda yang paling real, benda yang paling penting, moral, akhlak. Kita buatlah perubahan banyak mana pun, kalau akhlak manusia tak selesai, dia tak akan mampu untuk sama-sama berubah. Dan dalam masa yang sama kita nak tekankan isu budi. Budi ni dia bukan maksudnya kita nak ajak orang bersetuju dengan kita. Dia nak ajak orang macam mana cara untuk tidak bersetuju tanpa menjadi orang yang tidak berbudi. Dalam agama ni ada satu benda yang saya rasa sentiasa saya ingatkan kepada diri saya sendiri, kepada orang. Dia ada dua benda yang kita selalu sebut. Dia ada usul, dia ada khilafiyah. Usuliyah dengan khilafiyah. Dia ada perkara-perkara yang akar, dia ada perkara-perkara yang khilaf, perkara-perkara yang cabang. Di zaman ini kita sudah pun, dulu kita ada clear. Okey, perkara-perkara yang usul ni apa? Rukun Islam, rukun iman, settle. Tapi zaman ini kita belum lagi clear benda tu. Tengok. Contoh, berlakunya perbezaan pandangan. Kita ambil sudut mudah aja, sudut fiqh dari segi solat. Okey. Contoh, kita ambil wirid selepas solat. Kita ambil wirid selepas solat, ada yang kata macam, ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Benda tu memang perbezaan para ulama. Empat mazhab ada pandangan yang sangat berbeza, sangat mendalam. Bahkan ada ulama ni cakap yang Aqradawi cakap macam mana, Wabah Zuhaili cakap macam mana, macam-macam. Okey, macam mana kita nak deal benda ni? Lahirlah dua mazhab, dua kutub pandangan. Pandangan pertama yang mengatakan bahawa
wajib untuk kita arahkan, untuk kita pastikan, kita wajibkan masyarakat untuk wirid. Pandangan kedua yang mengatakan bahawa kami tak sarankan untuk wirid. Sarankan untuk duduk dan diam dan ikut macam mana Imam Syafi'i buat. Bagi pandangan mereka, masih punya dalil, duduk wirid dan diam tak perlu ramai-ramai. Okey. Dua pandangan ni teruk ni, bergaduh. Hang maki aku maki hang. Ini masalah. Masalah khilafiyah terlalu menjadi tumpuan sehingga kita menenggelamkan masalah usuliyah. Apakah masalah usuliyah? Akhlak. Akhlak tidak ada perbezaan pandangan. Tidak ada orang, oh kami mengambil pandangan yang mengatakan boleh memaki orang. No. There's no such thing. Tak ada pandangan yang mengatakan bahawa akhlak boleh dikompromi. Akhlak adalah benda yang paling penting, yang semua ulama bersetuju, yang memang Nabi ketekankan sangat-sangat. Dan saya beritahu satu rahsia, setiap surah dalam Al-Quran akan ada penekanan kepada isu akhlak. 114 surah. Termasuklah surah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Sebab nama surah tu sendiri adalah Ikhlas, walaupun nama surah tu tak ada dalam surah tersebut. Semua surah ada penekanan kepada isu-isu akhlak, isu-isu budi, isu-isu moral. Tidak ada surah yang kompromi ke isu moral. Allah tegur Nabi kerana Nabi terlupa untuk bercakap secara depan-depan dengan Abdullah bin Maktum dalam surah Allah. Abasa wa tawalla. Padahal Abdullah bin Maktum tu buta. Patutnya dari segi terasa hati tak tahu, dia akan nak terasa apa aku tak nampak. Tapi akhlak is akhlak. Dia tetap benda yang kita kena utamakan. Allah tegur bukan sebab itu dibuat kepada Abdullah bin Maktum. Allah tegur kerana itu adalah peribadi yang tak boleh diteruskan oleh Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh nak diteruskan. Kena ubah benda macam tu. Dan Allah turun direct ayat untuk ubah benda tu. Dan banyak kalau kita tengok asbabun nuzul, banyak fokus kepada akhlak. Ini benda sebab tu saya banyaklah orang cerita, bolehlah kita fokus pada fiqh ke sikit, tafsir boleh juga, tapi saya tetap masalah usul yang kita nak capai bersama adalah masalah akhlak. Dan masalah akhlak ni kalau saya dia ada satu benda aja, dia membosankan. Dan dia adalah satu benda yang sukar untuk diterima. Contoh, saya tegur siapa-siapa kan, saya ni muda. Dia, janganlah macam tu. Payah nak terima. Kita mak ayah kita tegur pun belum tentu kita boleh terima secara terbuka, secara lapang-lapang dada. No. Akhlak adalah satu benda yang mencabar. Sama ada ia membosankan, ia membuatkan orang annoy dengan kita, ataupun kita dapat balik, kita kena balas balik. Dia macam tu, kau siapa nak cakap macam tu kan? So itu adalah benda yang mencabar. Tapi tak apalah, kita bincang. Sebab tu akhlak bukan semata-mata macam duduk bagi kuliah, tuan-tuan dan perempuan jangan kurang ajar. Tuan-tuan dan perempuan semua jangan sesekali tanpa orang. Itu akhlak, tapi itu adalah bahagian yang tindakan, bahagian yang praktikal. Akhlak dia ada lagi wacana yang lain, dia perbincangan yang lain. Apa itu moral dan akhlak? Perbincangan tentang apa kita bincang siapa yang main sebelum ni. Perbincangannya adalah satu benda aja. Nak menentukan yang manakah good, yang manakah bad, yang manakah baik, yang manakah buruk. Dan kita akan bincang macam mana nak tentukan. Perbincangan ni perbincangan yang sangat panjang. Kalau kita ambil daripada barat, macam mana Aristotle cakap, Plato cakap, itu cakap, sampailah semua. Kita ambil daripada Chinese civilization pun ada, dia pun punya pandangan tentang moral. Okey, ni baik, ni jahat, macam mana nak tentukan? Dan Islam pun ada wacananya tersendiri. Tapi di akhirnya apa yang kita nak sampai, kita nak ambil Al-Quran, kita nak tengok dalam Al-Quran yang manakah prinsip yang boleh kita keluarkan untuk menentukan yang manakah baik, yang manakah buruk. Masalah dunia pada hari ini, baik dan buruk ditentukan oleh siapa? Oleh definisi hak asasi manusia. Contoh, di UK, golongan LGBT, sorry kalau benda ni sensitif, mereka defend dan mereka fight mereka punya hak dengan apa? Dengan isu hak asasi manusia. This is our right to live like this, dia berkata. Our right to get married with the same gender. Okay, fine. Mereka guna isu hak asasi manusia. Selepas daripada itu, timbul pula satu puak. Dia panggil perempuan-perempuan yang muda, remaja, yang mengandung tanpa ayah. Mereka fight hak mereka untuk gugurkan kandungan mereka. Atas dasar apa? Hak asasi manusia. People can define good secara subjektif setiap peribadi.
Bagi kami sebagai ibu muda yang tak ada duit nak tanggung anak dia nanti, dan kami pun tak tahu ayah dia siapa, baik bagi kami untuk kami gugurkan dia. Semua kacau bilau. Semua kacau bilau sebab tidak ada satu standard moral yang kita nak bawa. Tapi Islam tak macam tu. Islam dia bukan benda yang subjektif. Dia panggil Islam bukan moral subjectivism. Islam adalah moral essentialism. Maksudnya kita ada standard. Islam meletakkan membunuh mana-mana nyawa adalah satu, secara sengaja adalah satu dosa. So kalau you defend, kalau you bawa argument, kami tak mampu hidup, no, Islam tak boleh buat benda ni. Itu adalah benda yang kita kena fahamkan kepada orang. Dan itulah beza antara kita Islam yang kelompok kecil ni, walaupun ramai kat dunia ni, itulah wacana yang beza dengan semua seluruh dunia ni tengah attack benda ni. LGBT seluruh dunia, bukan kat Malaysia saja. LGBT adalah gerakan seluruh dunia untuk dapatkan hak mereka. Dan mereka akan cari saja apa saja hujah untuk pastikan hak asasi itu menang kat mereka. Tapi Alhamdulillah, Malaysia macam perbincangan ada, dialog ada. Sebab dia tak boleh lawan terus. Kalau kita lawan direct, efek dia pun ada juga. Sebab mereka ni dapat sokongan daripada UN, PBB, sama lah kan. Daripada ramai pihak yang akan sokong mereka. Jadi benda-benda macam ni yang kita kena berhati-hati. Soalnya sekarang adalah soal memahami. You punya hak asasi manusia defined by what? Dan kita orang punya hak asasi manusia defined by what? Okey, macam tu je. Kadang-kadang orang semua defend hak asasi manusia sebagai diri dia sendiri. Bagi aku hak asasi, aku rasa, dan begitulah dengan moral. Moral subjectivism. Bagi saya, contoh, saya rasa baik saya tak senyum dengan orang. Baik bagi saya adalah saya tak tegur dengan mak ayah saya, nampak? Dia defend benda tu baik bagi diri dia. Tapi Islam kata, no. Birrul walidain ni, mestilah ke depan. Tak ada benda, tak ada perasaan, tak ada benda yang menyebabkan hang rasa benda yang hang buat tu betul. No. Okey? Itu benda yang kita nak capai lah. Kita nak pergi kepada Al-Quran dan kita nak jadikan Al-Quran ni adalah sandaran kita untuk menentukan baik dan buruk kita. Bukan nafsu kita dan bukan perasaan hawa nafsu kita yang menentukan baik dan buruk kita. Ini adalah satu persaingan yang kuat dalam diri kita. Kita nak fokus kepada agama, cari Al-Quran, cari dalil, cari apa yang agama sampaikan dan jadikan itu sebagai sandaran. Ataupun kita ketepikan benda ni, kita duk cari nafsu, aku nak macam ni, aku nak macam ni. Aku nak itulah jadi sandaran kepada baik dan buruk kita. Dan benda ni boleh berlaku tanpa kita sedari. Menakutkan. Menakutkan lah. Tapi inilah yang terjadi. Dan ini adalah objektif. Dan ini adalah benda yang kita nak bawa sepanjang tafsir ni. Tapi nak bawa satu Al-Quran ni tak larat. Sampai bila nak habis? Kan? Jadi saya fokus untuk siri kita akan fokus kepada tafsir juzuk 30 saja. Kita nak tajuk kita refleksi moral. Maksudnya benda-benda yang boleh kita reflect secara moral di dalam juzuk 30. Saya ingat nak ambil satu surah, satu ayat kita bincang, dua ayat kita bincang yang berkaitan dengan moral. Tapi sebenarnya semua ayat memerlukan kepada pandangan moral. Kita memerlukan satu kejituan moral, satu pengaruh moral, satu pandangan moral pada melihat benda-benda. Okey. So itulah. Cuma disebabkan ramai orang baru hari ini kan, tak apa, kita pelan-pelan kita bincang lagi dan saya galakkan perbincangan. Sebab kita tengok Al-Quran secara keseluruhan dan macam mana kita nak tengok moral dalam Al-Quran tu, macam mana kita nak bina perspektif dia, kemudian kita pergi mendalam. Okey, faham lagi moral tu apa? Dan apa beza moral, ethics? Banyak perkataan orang guna lah ni. Akhlak dalam bahasa Arab, moral dalam bahasa Inggeris. Moral dengan etik ni dalam bahasa Inggeris. Moral ni maksudnya lebih kepada individu. Maksudnya saya punya moral. Ethics ni sama juga maksud dia pencarian baik dan buruk, tapi lebih kepada bersifat organizational. Organization. Angin. Dia nilai lain. Nilai adalah satu isi substan dalam moral. Yes. Nilai adalah satu substan dalam moral. Orang yang sentiasa mencari nilai adalah orang yang sentiasa memastikan moral dia tu terpandu. Sebab moral ni pencarian, nilai adalah isinya. That's a good thing. Okey. Boleh Okey. Tu beza dia lah. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil akhlak. Akhlak yang kita cakap tu dia bukan macam saya senyum, dia bukan benda-benda yang macam tu je. Akhlak benda yang ni, perbincangan yang paling panjang dalam akhlak. Akhlak lah yang menentukan macam mana kita tengok bila Allah cakap tengoklah langit, tengoklah bumi. Akhlak lah yang menentukan macam mana kita terima ayat-ayat tu.
ayat-ayat kauniyah dia panggil. Contohlah. Contoh bila Allah kata tengoklah bumi dalam Quran. Macam mana kita terima, itu menentukan akhlak kita. Ada orang bila Allah cakap dia tak faham dan macam mana dia react. Itu menentukan akhlak. Itu menentukan akhlak. Prinsip itu apa pula? Dengan akhlak dengan Prinsip itu maksudnya benda yang kita nak jadikan sebagai pegangan. So, prinsip akhlak itulah sebagai pegangan kita. Akhlak adalah prinsip. Itulah sebenarnya perkataan yang tepat. Antara prinsip utama dalam Islam adalah akhlak, berakhlak dengan baik. Dan itu benda yang kita, sebab tu bila Allah cakap apa-apa, kita baca dia punya terjemahan, kita faham dia punya makna, reaction kita menentukan akhlak kita. Ada orang dia baca benda dia tak boleh terima, dia jadi panas hati. Dia apa benda Tuhan cakap macam ni? Nampak? Kita bukan budaya pula tuan, orang kata budaya Jepun kan high class pemikiran anak tinggi, budaya pemikiran kelas pertama, itu benda-benda sama ke? Ya, itu dia benda yang lebih bersifat masyarakat, lebih bersifat society. Budaya is satu society, dia bukan seorang tu ya, saya ada budaya kerja yang baik, tapi kalau saya tak mampu untuk create satu society budaya kerja, dia tak mampu dipanggil sebagai budaya. Dia hanya mampu dipanggil sebagai amalan ataupun sikap. So budaya dia adalah satu kerja buat ramai orang. Dan budaya ni adalah satu observation. Manakala macam mana kita nak tentukan budaya? By observation. Throughout the history, kita tentukan budaya by observation. Tapi akhlak, adakah tentukan by observation? No. Akhlak kita tentukan daripada dalil. Itu beza dia. Okey? Kat mana tadi? Tentang itu. Tentang penentuan kita punya baik dan buruk kita tu. Dan Al-Quran ni dia nak tegur kepada benda tu je. Sebab itu dalam Al-Quran, benda yang paling penting adalah bila kita sembang pasal Al-Quran, kita tuan-tuan datang kelas, saya pun datang kelas, kadang-kadang duduk dengan Ustaz Syahri kan, duduk sembang-sembang dengan dia, kalau misalnya saya makan je, dia makan sepinggan lah, kita tak habis lagi. Sebab kita duduk dengar je, duduk cakap pasal tafsir ke seronok kan, kadang-kadang kan. Dan bila kita jumpa dengan orang-orang yang lebih tak tahu daripada kita, kita sembang, kita rasa seronok, lepas tu kita tengok dia cakap, kita rasa salah, kita betul kan dia. Kita, aku tahu, aku betulkan kau salah kan. Tapi bila kita balik, kita rendah, cara aku betulkan tadi macam aku ni sombong pula. Nampak? Beza kan? So dia tak boleh. Dia berhati-hatilah dengan Al-Quran sebab dia mampu untuk, dia belum tentu boleh menyelamatkan kita. Tapi apa benda yang menarik bila tentang Al-Quran, jangan hanya sekadar mentadabbur, mengkaji makna. Kena baca. Sebab tu bila kita baca Al-Quran, apa benda yang paling penting? Disiplin tajwid. Apakah hikmah di sebalik disiplin tajwid? Mengajar diri kita untuk tunduk dan patuh kepada peraturan. Disiplin tajwid itu akan ajar kita baca wan nazi'ati gharqa. Tak boleh baca selamba, kena baca mengikut disiplin. Dan itulah tugas Al-Quran. Dia mampu untuk jadikan kita ni sebagai seorang yang patuh dan taat. Dia panggil istilah dia, kita sembang dulu, ingat tak tuan? Intellectual humility. Intellectual humility. Humility ni apa? Saya terjemahkan perkataan ni sebagai kehambaan intelek. Kehambaan intelek. Kita tahu, tapi kita tahu bukan untuk bukan untuk kita rasa kita tahu daripada semua orang. Kita tahu untuk kita menjadi lebih hamba daripada biasa. Kita tahu untuk membuatkan kita punya nilai hamba kita kepada Allah lagi tinggi. So dia panggil intellectual humility. Kehambaan intelek. Dan itu adalah tugas Al-Quran. Sebab itu ramai cendekiawan intelektual, orang-orang yang sangat pakar, sangat-sangat hebat, tapi kalau dia meninggalkan Al-Quran, dia boleh menjadi sombong. Dan kita tengok ramai orang yang sekolah, dia cakap jadi macam ya Allah, dia tak respect orang. Tapi kalau kita tengok ulama-ulama kita, subhanallah, lagi dia tahu, lagi dia punya raikan orang, dia punya jumpa orang, dia punya budi, dia akhlak dia lagi. Sebab itulah Al-Quran. Bermula daripada kita membaca Al-Quran. Kalau panjang, kena panjang. Tak boleh kita selamba, tak boleh rebel dengan Quran. Baca Quran tak boleh rebel. Contohnya dalam budaya kita orang zaman dulu kan, kita ada banyak pakar bidanan. Contohnya kan, ikutlah resi padi, semakin undur kan. Adakah itu dengan kepahaman Quran juga ke atau tidak?
Dia memang kita ni menarik kalau kita cakap sejarah budaya dan sejarah budaya masyarakat Melayu. Sejarah budaya masyarakat Melayu, kita punya sejarah tidak tercipta atas dasar tanpa atas dasar animisme. Maksudnya atas dasar macam tu saya tak. Kita punya sejarah budaya tercipta daripada agama. Dan benda tu ramai orang tak tahu. Macam mana benda ni boleh terbina? Sebab tu Melayu pada waktu dulu bila disebut Melayu adalah Islam. Dan kita sekarang pun jadikan benda tu sebagai definisi Melayu. Melayu adalah Islam walaupun ada Melayu tak Islam. Tapi itu adalah definisi sebab Islamlah yang menjadikan Melayu itu Melayu. Kita tengok kan. Kita tengok macam mana Melayu boleh muncul. Kerajaan Melayu muncul. Kerajaan Melayu muncul kerana Islamnya Parameswara. Sebab sebelum Parameswara, dia daripada Majapahit dan apa semua, dia datang, dia tidak ada sistem untuk bentuk satu empire. Bila Islam datang, Islam bagi sistem. Okay, macam mana you nak memerintah, macam mana you nak jadi ini, macam mana nak buat negara. Dan satu-satunya empire yang kuat, khususnya maritim, di dunia ini yang menerima Islam tanpa peperangan. Satu-satunya. Yang besar. Kepulauan empire kerajaan Melayu adalah kerajaan yang menerima Islam tanpa peperangan. Dengan apa dia terima Islam? Dengan budi dan akhlak. Dengan budi dan akhlak. Dengan menggunakan metod perniagaan lah, perdagangan maritim pada waktu itu. Tapi dengan budi dan akhlak. Bukannya orang Islam saja yang datang berdagang di Melaka. Ataupun kalau kita ambil pandangan lain, ada yang kata di bahagian Majapahit, tak apalah, kita ambil satu tempat di Melaka, bukannya orang Islam saja yang datang, orang Banjar pun datang. Tapi kenapa antara banyak-banyak budaya yang dibawa oleh pedagang-pedagang tersebut, hampir 300,000 pedagang yang datang dan hampir 300,000 kapal boleh berlabuh sekali masa di Melaka pada waktu itu, kenapa hanya orang Melayu saja, hanya orang Islam saja yang mampu untuk dakwah dan mampu untuk jadikan Melayu itu menerima Islam sebagai agama rasmi? Kenapa? Persoalan dia akhlak. Sebab akhlak. Sebab dalam Islam ada value-value yang disebutkan tadi. Tak boleh naikkan harga sesuka hati, berniaga ikut cara Islam macam mana, tak ada rasuah. Nampak? Benda-benda tu dimasukkan dan itulah benda yang diterima oleh orang Melayu. Dan selepas pada itulah dimula untuk membentuk pembentukan budaya Melayu. Semuanya kaitan dengan Islam. Saya cerita sebelum ni, baju kurung. Kenapa dinamakan sebagai baju kurung? Kenapa bukan baju apa-apa ajalah? Baju labuh ke? Kenapa baju kurung? Kenapa kurung? Sebab kurung dengan syariat. Dia asalnya adalah falsafahnya, baju kurung itu maksudnya perempuan yang memakai baju itu dikurung dengan syariat. Baju Melayu. Kenapa ada 5 butang? 5 rukun Islam. Kenapa ada 3 poket? 3 kunci, 3 tunjang agama, akidah, akhlak dan ibadah. Benda-benda macam ni kita tak expect, tapi benda ni lah asalnya. Segala benda, makanan kita, banyak benda yang unsurnya datang daripada Islam. Dan Islam tak bawa Islamisasi itu, tak suruh orang Melayu pakai jubah. Dia suruh orang Melayu buat baju Melayu. Buat sendiri. Sebab tu kita punya baju-baju tradisi kita, insya-Allah setakat yang saya tahu, tak ada yang tak menutup aurat. Cuma bila dia modernkan je, saya tak berani nak kata apa, tapi asalnya memang tak menutup. Kain batik tak tutup aurat. Kain batik adalah sarung kain batik tu. Kain baju kurung, baju Melayu, baju yang kita guna zaman dulu guna dalam pelbagai urusan, hari ini guna pergi masjid. Tapi sejak kerja government ni kena pakai baju Melayu setiap Jumaat. So, pergi kerja. Tapi kena pakai full sudah. Cuma kita tambah sampit. Benda-benda yang menjadikan kita adalah satu identiti tanpa mencicirkan nilai-nilai Islam. Dan benda tu antara satu masyarakat, satu etnik bangsa di dunia ini yang dia sangat, dia punya diras budaya dia daripada Islam. Pure daripada Islam. Kita punya makanan, orang dulu makan macam mana? Talam. Sunnah Nabi. Makan dengan tangan, kita tak biasa. Saya mula-mula pergi UK kan, makan kat kedai arak ke apa, makan dengan tangan. Orang putih tengok kan. Lepas tu dia kata, you are rude kan. Saya kata, tanyalah orang Arab, budaya mereka macam mana. Makan, dia kata kalau dia expect orang pergi tempat dia nak kena ikut budaya dia, dia boleh tak pergi tempat Arab makan dengan tangan?
tergagah-gagah makan dengan tangan dia. Tu orang biasa, orang British ni dia ada sikap dia ada arrogant dia. Dia kita kena lawan balik, so dia argue balik baru dia ni. Begitulah. Kalau kita makan dengan tangan adalah budaya kita, makan tangan kanan adalah budaya kita. Tu makanan kita macam mana makanan kita? Kan? Makanan kita, sistem makan 3 kali sehari tu tak ada dah dalam budaya orang putih lama. Dia pun makan pukul 11 rasa nak makan roti, makan. Kita ada sistem makan pagi jangan banyak sangat. Makan tengah hari makan malam jangan sampai lewat malam. Kalau kita baca sejarah raja-raja dibenarkan hanya makan malam pada waktu pukul 6 hingga pukul 8 sahaja. Tak boleh lebih. Budaya yang baik. Dia cerita pasal sejarah apa dah pasal apa? Tak ada tanya. Nak cerita pasal benda lain, saya buat nota tak masuk-masuk lagi ni. Dah pukul 9 dah. Okey. So tu bendanya lah. Poin utamanya adalah macam mana Al-Quran awal-awal lagi kita baca dia akan ajar kita untuk patuh dan taat. Dia ajar kita bahawa tak semuanya kita boleh menang. Dia ajar kita bahawa dalam dunia yang kita hidup ni ada peraturan dan tak semua peraturan kita boleh bypass. Tak semua peraturan kita boleh pecahkan dan kita boleh buat suka hati kita. Tidak boleh beranarki sebagai orang yang membaca Quran. Tidak ada istilah anarkism di dalam Al-Quran. Mana ada orang boleh selamba je nak langgar tajwid. That's not proper. Sebab tu ajar anak baca Quran, insya-Allah. Kita ajar dia falsafah Quran, dia tak akan jadi anak yang kurang ajar. Al-Quran ajar kita untuk berdialog, untuk bertanya soalan, tapi Al-Quran tak ajar kita untuk jadi biadab. Sebab at the first place, baca Quran tu adalah satu pematuhan, satu ketaatan, satu proses untuk mendidik diri supaya patuh, taat, ikut peraturan, faham peraturan, ada benda yang tak betul, perbaiki. Dan setiap hari kita diulang untuk membaca Al-Quran satu persatu. Dan itulah tugas Al-Quran, mendidik manusia daripada bacaan tu sendiri. Dan Allah kata adalah Nabi sebut, Allah kata, dan Nabi pun tekankan juga, ada hadis bahkan menerangkan ayat tu. Bila dibacakan Quran, dengar. Sebab itu ada mazhab, macam mazhab tak silap saya, mazhab Maliki kalau silap betul kan. Bila imam baca Al-Fatihah, kita mazhab Syafi'i kita kena baca balik kan, lepas imam habiskan baca Fatihah Ad-Dhalin kita kena baca balik kan. Tapi mazhab Maliki tak. Dan mazhab Hanafi, sorry saya silap, saya pening itu sebab dekat sangat dua-dua orang ni. Mazhab Hanafi dia kata tak payah baca, dengar. Sebab dia mengambil dalil mengatakan bahawa bila dengar Al-Quran, bila dengar Quran, diam dengar. Itu penting. Kenapa kita diarahkan untuk dengar? Kita tak faham pun kadang-kadang, kita bukan orang Arab. Kita bukan orang Arab. Dah sampai kita satu rahsia besar, orang Arab pun tak faham. Sebab bahasa Quran bukan untuk bahasa Quran bukan bahasa orang Arab. Dia Arabic language, dia bukan Arabian language. Kena faham benda tu. Dia bahasa Arab tapi belum tentu orang Arab boleh faham, sebab dia ada satu divine. Dia adalah bahasa wahyu. Menggunakan laras bahasa Arab tapi belum tentu orang Arab faham, sebab dia kena study lebih. Kalau macam tu senang, orang Arab tak kena buat apa-apa. No, dia tak fair. Orang Arab kalau nak faham Quran pun kena study macam mana kita study. Kena study. Bahkan mereka pun lagi ni, orang Arab banyak bergantung kepada seorang mufassir. Dulu mereka sangat kagum dengan seorang mufassir daripada Urdu, Hamiduddin Al-Farahi. Dia ni bukan orang Arab, tapi dia tulis tafsir tentang Nazmul Quran. Orang Arab tak buat benda ni, dia seorang lah buat. Dia cerita kenapa surah Fatihah ni duduk awal, kenapa surah Nas duduk last, kenapa surah Baqarah selepas surah Fatihah. Dia cerita, Ustaz Syari dia buat buku tu, dia ambil pada situ. Ini Al-Farahi bukan orang Arab. Orang Arab pun banyak ni. Siapakah tokoh tata bahasa Arab? Si Bawah ni bukan orang Arab. Kekuatan bahasa Arab bukan terletak kepada orang Arab. Sejarah menunjukkannya, membuktikannya. Dia kena study. Kau mana pun kena ada satu effort. Ni Al-Quran dia. Al-Quran require effort. Dia tak boleh sekadar duduk baca, rasa macam saya ikut baca terjemahan ni. Tak. Kita takkan dapat apa-apa hanya dengan, kita takkan dapat benda yang kita dapatlah sikit, tapi lama-lama kita akan rasa macam superficial sangat. Surface saja. Al-Quran memerlukan pendalaman.
Dan ni Al-Quran. You want more, you need to put your effort more lah. Tu Al-Quran. Nak lebih, buat lebih. Simple. Dan dia tak ada shortcut dalam benda ni. Tuan-tuan kena datang kelas, bukan kelas saya lah, takut tak balik. Kelas Syahri ke, kelas Dr. Azrul ke, kena datang, kena buang, kena ni, duduk tahan lapar ni. Nak kena tahan lapar, nak kena peruntukkan masa, lebih daripada itu. Dan ini Al-Quran. The more you give, the more you get. Lagi banyak kita bagi masa kita dekat Al-Quran, lagi banyak kita bagi usaha kita dekat Al-Quran, lagi banyak kita dapat. Takkan ada cara lain. Lagi banyak kita bagi, lagi banyak kita dapat. Al-Quran dia fair dekat situ. Al-Quran dia boleh jadi simple kalau kita nak cari benda-benda yang spiritual. Contohnya kita perlukan kekuatan. Kita ada satu masalah besar. Saya selalu menghadapi satu masalah ni lah. Bayangkanlah nak di dengan 100,000 lebih sekolah kat dunia ni. Saya kerja dekat pendidikan. Oh Allah, masalah besar. Masalah paling besar. Kita kadang-kadang nak kekuatan sikit je. Sebab kita tak boleh minta Tuhan untuk mudahkan urusan. Kita perlu minta Tuhan untuk kuatkan perasaan, tambahkan hati kita untuk deal dengan dunia ni. Dunia ni tak boleh ada shortcut. Ini adalah dunia. Kita baca Quran. Kadang-kadang tak berapa nak faham pun. Kadang-kadang saya pun kadang tak apa nak faham, tapi baca hanya untuk memberikan suntikan rohani. Dia jadi simple dekat situ. Just baca. Kalau boleh bagi dengar diri sendiri. Jangan baca bagi tak dengar. Kecuali kalau perempuan ada lelaki, fahamlah. Tapi kalau boleh, kalau tak ada orang, baca bagi dengar. Inna lil muttaqina mafaza. Baca bagi Dan ni satu lagi, qiraat dan juga lagu. Al-Quran ni juga ada disiplin qiraat ni. Sebab apa? Sebab dia ada sebab dia. Dia ada dia punya reason, hikmah dia. Dan Al-Quran disunatkan baca secara berlagu. Berlagu tu tak payahlah, bukan bersedap, tak perlu jadi suara sedap. Tapi kita tak boleh baca inna lil tak boleh. Bukan tak boleh, tapi tak disunatkan. Disunatkan baca dengan penuh lagu, dengan ada iramanya. Sebab qiraat ada irama. Inna lil muttaqina mafaza. Contoh. Kita baca, kita pun tak pernah nak faham mafaza maksud apa. Atau kita pun pening sebab kita ni bukan orang Arab. Dan orang Arab pun tak tahu kan. Tapi kalau kita baca sikit, kita dah dapat kekuatan. Simple dekat tu. Tapi bila mau untuk pergi kepada lebih mendalam, kita nak cari makna dia, kita nak study tentang maksud dia apa, dia jadi kompleks. So, Al-Quran dia simple, tapi dalam masa yang sama dia kompleks. Amat malang dan amat merugikan mereka yang ambil Al-Quran ni semuanya simple. Dulu dekat UAE saya masa tu saya muda, masa ni pun muda lagi tak. Masa tu lah saya geram. Dalam usrah dekat UAE kan, kadang-kadang kita punya sesi pertama dalam Quran study circle, usrah tu sejam, 15 minit pertama kita baca Quran, kita tadabbur Al-Quran. Nama tadabbur, bila duduk baca tu terjemahan dia hurai, maksudnya kat sini Tuhan nak beritahu kita mana tafsir rujukannya. Saya cukup bantah sampai saya tapi dah usrah. Lepas tu kata, bagi saya itu adalah satu, saya punya ayat masa tu, pembonsaian kepada Al-Quran. Semangat masa tu, marah sama orang. Masa tu tak ada lagi lah jiwa mendidik ni, rasa macam tak boleh je ni. We need to be strong, we need kena ni. Tak boleh bagi saya, tak boleh kompromi orang yang bermudah-mudah dalam berilmu. Ini bukan satu cara yang berilmu yang baik. Ambil terjemahan, urai suka hati. Tak ada langsung, at least tafsir. Ambil lah tafsir apa benda kasih ke, tu benda paling basic. Google je benda yang paling basic tu, ambil tafsir benda kasih, cuba baca tengok apa dia cakap, dah boleh right. Dah boleh cakap ni daripada tafsir benda kasih. Ini selama je terjemahan. Tu saya masa tu lah. Lepas tu saya rasa tak betul macam tu, lepas tu lembut sikit lah. Tapi memang macam tu. Sebab bagi saya dia akan jadi kita ni bermudah-mudahan dan rasa macam selesa dengan benda macam tu. Kita rasa selesa menjadikan Al-Quran tu kitab yang simple untuk dapatkan makna. Tak boleh. Sebab benda yang simple macam ni dah membuatkan kita ada, dalam bahasa Inggeris dia panggil budaya mediocrity. Budaya dapat apa yang, inilah budaya yang ada pada hari ni. Tulis panjang-panjang dekat Facebook, continue reading kan, tak mau baca terus. Simo pun belum tentu. Continue reading tu memang tak lagi lah, tapi Simo pun belum tentu. Semua nak benda yang direct. Sekali baca harung dapat. Perkataan mau kena kau punya government jadi government. Seriously dia kata Allah ni.
Dulu saya kata BBNU ni apa kan? Macam budak-budak baru nak tulislah bagi benar. Tak, ini masalah masyarakat. Perasan tak masyarakat hari ni? Tulis benda-benda yang besar sikit, tafsir sikit. No, nothing. Tapi benda-benda simple. Padahal cerita tu kita pun boleh. Cerita simple-simple orang dapat nak likers, followers, share beribu. Dan inilah budaya yang kita hadapi pada hari ini. Dan apa yang paling saya takut, budaya inilah yang telah menyebabkan kita tak ada stamina pun untuk faham Al-Quran. Nak panggil orang-orang nak datang tafsir Al-Quran tu, tak mau aku kata benda ni. Dia perlahan-lahan mewujudkan satu budaya yang tidak, orang dah tak ada stamina. Kita tak wujudkan, kita tak paksa orang untuk baca benda tu. Kita paksa orang, kita suap apa yang orang nak. Benda tu tak boleh. Dan itu adalah Quran. Al-Quran dia sangat bertentangan dengan budaya ni. Budaya nak benda cepat, budaya nak benda mudah, budaya nak benda ringkas-ringkas, budaya nak benda direct. Hang tak dekat belik-belik cakap direct. Dekat social media semua macam tu. Kita memang dibentuk oleh budaya social media adalah untuk cakap benda tu direct. Padahal budaya Melayu tu budaya yang penuh dengan santun. Kalau Minang orang dulu kan, dia tak akan cakap aku reject engkau lah. Ni aku cakap aku reject engkau. Apa cakap? Dulu tak. Dulu dia cakap, minta maaf, taman sudah berpunya. Balik cari taman lain. Tak, sungguh. Dulu banyak, saya boleh bagi beberapa contoh perkataan yang digunakan oleh orang dulu untuk menolak pinangan. Simple je. Contohnya, diam tanda setuju, tapi bila tak keluar langsung. Contohnya bila orang lelaki minta ni, keluarga kata minta maaf tuan, baliklah dengan selamat. Itu maksudnya selamat tinggal lah. Sungguh. Itu paling bahasa paling mudah. Kalau hang tak faham lagi, tak tahu nak kata, baliklah dengan selamat. Kan? Ataupun gunakan bahasa-bahasa hiperbola. Contohnya macam Puteri Gunung Ledang. Apa macam mana dia reject Sultan Mahmud punya pinangan? Cari dulu benda-benda mustahil. Mereka orang gila je nak beritahu kata Sultan Mahmud tu gila. Tapi itu antara caranya. Caranya adalah balik, syarat dia begini, maksudnya tak payah puluh lagi lah, orang dah tak mau. Simple je. Payah sangat Sultan Mahmud ni pun tak faham. Saya kata benda-benda simple macam ni pun tak faham kan. Sebab kita dah dibudayakan. Pada hari ini macam tu lah. Nak cakap direct. Kita dah tak ada satu budaya untuk berhati-hati dalam bercakap. Macam tu. Dan tulis benda, baca tafsir sikit, dah tak boleh, berat benda macam ni tak boleh. Orang tak kecau. Tak, sebagai orang yang menyampaikan, saya pun tak apa, kita perbaikilah kan bahasa saya, kok laju terlebih ke apa kan. Tapi kok mana-mana pun sampai bila kita nak ikut selera orang. Al-Quran tak pernah mengikut selera kita. Kita baca Al-Quran, sentiasa saja akan ada yang menyentak ke hati kita. Dan itulah Al-Quran. Dia bukan nafsu. Baca Al-Quran bukan hanya untuk memuaskan hati kita, no. Al-Quran sentiasa memberikan satu kata-kata, satu pesanan yang kita pahit untuk terima, tapi kita reda. Dan itu Al-Quran, dia mengajar kita untuk terima dalam keadaan pahit dan suka. Dan itulah Al-Quran. Dia akan dekatkan diri kita dengan Tuhan dari segi benda tu. Itu simple dan juga kompleks. Kompleks bila kita nak extract daripada Al-Quran tu message dia. Okay? Dan Al-Quran dia ni moral. Moral dalam Al-Quran ni dia tak linear tau. Dia bukan data macam tu. Ada kat sini tak ada kat sini no. Dia adalah cycle. Tentang moral dalam Al-Quran dia akan sentiasa diulang. Kalau baca semua kisah-kisah dalam Al-Quran dekat 14 tu, ayat last tu, wa ulaika humul muflihun, benda-benda macam tu semua moral. Inilah beruntunglah orang-orang yang sabar, beruntunglah orang-orang yang bertakwa. Sabar dan takwa isu moral. Isu macam mana you nak betul-betul tahan diri you daripada buat benda-benda macam ni. Cerita. Apa cerita pertama yang datang dalam Al-Quran? Cerita Nabi pertama lah. Cerita Nabi Adam lah. Yang cerita Nabi Adam kan? Cerita Nabi Adam tu, yang apa khalifah tu. Okey, apa isu moral dekat situ? Isu moral dia adalah Iblis. You tak tahu, Iblis tak tahu apa yang Allah tahu. Isu moral tak? Moral daripada macam mana kita sebagai hamba nak sabar kepada benda-benda yang kita tak tahu macam mana Allah rencanakan kita.
Sebab kita tidak ada ilmu masa depan. Hanya Allah yang ada ilmu tu. Allah yang rancang hidup kita. Apa? Satu. Dari segi kisah, dah ada satu moral issue kat situ. Dan perasan tak? Dari semua daripada kisah itulah, Tuhan sudah memberitahu kepada kita bahawa, wahai manusia, dalam hidup ni, hampa akan menjadi dua golongan ni. Sama ada hampa golongan Nabi Adam ataupun hampa golongan yang meminta lebih-lebih macam iblis. Hampa golongan yang nak nafsu ataupun hampa golongan yang bersabar. Dua golongan ni lah, dua puak inilah yang akan menjadi pilihan kamu wahai manusia. Sebab tu Allah dedahkan dua watak utama ni, Nabi Adam dengan iblis. Watak kebaikan, watak keburukan. Sekali lagi kita bincang bab moral. To define good, to define bad. Which one? You choose. Awal. Daripada situlah semua kisah akan ada watak jahat, akan ada watak baik. Dan perasan tak? Watak jahat sentiasa watak baik sentiasa pelbagai. Nabi Ibrahim watak baik, tapi watak jahat seorang je. Seorang ke apa? Semakhluk je. Setan dan iblis. Ini benda yang kita kena faham. Kebaikan selalunya datang dalam pelbagai warna dan juga pelbagai wajah. Tapi keburukan adalah datang dengan satu wajah sahaja. Senang nak tentukan keburukan berbanding kebaikan. Sebab mostly bila kita elak diri daripada keburukan, segala benda yang kita lakukan adalah kebaikan. Kebaikan lebih berwarna-warni, sedangkan kejahatan lebih hitam sifatnya. Jadi kena faham, watak-watak kebaikan lebih banyak. Dan jangan risau. Jangan risau. Hari ni kita punya soalan, macam mana aku hari ni? Aku ni baik ke tak? No. Kita punya soalan sepatutnya, aku ni jahat ke tak? Aku buat benda jahat ke tak? As long as kita tahu kita tak buat benda jahat, insya-Allah kita baik. Dia macam tu. Konsep kebaikan ni dia lebih banyak. Kebaikan ni untuk menjadi baik ada 1001 cara. Untuk menjadi jahat, mahu tak mahu hanya ada satu cara. Dan Tuhan telah menciptakan satu hukum dekat dunia ni. Easy to do good things. Payah nak buat benda yang jahat. Campurization, sorry. Senang nak buat benda baik. Senang je nak buat senyum. Ya Allah, senyum ni bukannya benda payah apa, tapi haduk keduk muka tu pasal apa? Kawan-kawan yang handle benda-benda besar kata senyum ni benda mudah, keduk muka tu benda payah. Tapi kenapa orang suka hari ni, orang paling payah nak senyum? Tuhan telah mencipta satu hukum yang mudah, tapi kita tak mampu ikut sebab tidak ada dorongan, tidak ada peringatan. Lihat, itu bendanya dah. Dan ingat, ni poin yang penting, walaupun saya ni macam meletak panjang ni, poin yang penting dekat sini adalah peringatan tentang moral itu sentiasa datang dan berulang kali. Dia sentiasa berulang. Sebab apa dia sentiasa berulang? Soalan saya kepada tuan-tuan dan perempuan dan kepada kawan-kawan yang macam sebaya pergi tuan-tuan. Sebab apa ada benda yang Tuhan bagi tahu dalam Quran, dia sentiasa diulang-ulang. Sebab manusia perlukan dia kan. Sebab kita adalah pelupa. Kenapa dia diulang? Dia ada dua sebab. Pertama, kerana kita sentiasa terlupa untuk konsisten melakukannya. Bila Tuhan ulang-ulang benda ni, kita kena akui satu benda je. Kita tak istiqamah untuk apply dia sekali dengar je. No. Kita memerlukan kepada peringatan berulang-ulang berkali-kali. Dan yang kedua, kerana kita masih lagi tak amalkannya. Kadang-kadang kita baca Quran, kita tak expect pun apa yang kita dapat. Sekali kita kena. Sebab apa kita kena? Sebab first Allah cakap, kita tak amalkan. Datang peringatan berkali-kali adalah datang desakan untuk kita mula mengamalkannya. Because we are not respond to it, then the message keep coming. Simple. Dan itu adalah Quran. Macam mana satu makhluk Tuhan, saya ambil macam mana nak cakap, tak apalah. Macam mana Al-Quran ni boleh faham perasaan kita. You need this reminder. Ambil. Macam mana Tuhan, macam mana Al-Quran ni boleh tahu perasaan tu. Kita nak benda ni sampai, kita baca sikit sampai. Sebab tu kalau ada kegusaran, kalau ada kekhawatiran, kalau ada soalan yang tak boleh dijawab, baca Quran. Dia mungkinlah tak boleh jawab. Janganlah soalan-soalan tu soalan macam mana nak jawab exam, memang tak boleh jawab. It's not that. Tapi soalan dia menenangkan kita. Soalan spiritual. Soalan akal ni soalan yang datang kerana makin resah kita bukan dekat sini je, kadang-kadang dekat hati. So Al-Quran dia akan fokus dekat hati. Adakah itu macam kita tahu itu sebenarnya Allah mengajar kita ke, boleh diterima macam tu ke atau benda lain?
Tak, itu kita tentu sendiri. Benda yang datang tu, kita tenang ke tak dengan dia, itu je. Kita tenang ke tak? Ada benda yang datang, kita gusar. Benda ni macam pelik. No, jangan buat. Tapi ada benda yang datang, seluruh dunia menolaknya, tapi kita tenang dengan keputusan tu. Then go for it. Kalau saya punya kunci, saya rasa saya perlukan 3 benda aja kalau buat keputusan. Ini benda yang kita kena pegang. Pertama, ketenangan yang kita dapat daripada spiritual. Kita solat istiqorah, kita solat hajat, kita bangun. Okey. Yang kedua, isteri setuju. Yang kedua, yang ketiga, mak setuju. 3 benda ni jalan. Seluruh dunia lawan pun jalan. Semua tertib. Ingat tip apa sangat. Rupanya benda tu je. Kita buat yang tak kahwin, selamat tinggal lah. Tak, semua macam tu je. As long as pasangan setuju, as long as mak setuju, mak dengan ayah lah. Selalu kalau mak setuju ni, ayah setuju lah. Mereka tak boleh sembang. Mereka kalau mak dengan ayah setuju ni, pening juga. Macam mana aku nak ambil kan. Tapi mostly mak lah kan. Sebab dia punya insting. Mak setuju, pasangan setuju, tenang dengan Tuhan, jalan. Biarlah seluruh dunia ni tentang keputusan tu. Don't worry, jalan. Yang penting spiritual. Nabi macam-macam lah. Kita tengok sejarah pun kita tahu lah kan. Semua orang menolak benda-benda yang Nabi nak buat. Tapi Nabi buat. Tapi Nabi tak boleh lah ambil tips tadi. Dia pasangan dia ramai, isteri dia ramai, dan Nabi pun kalau isteri dia tak setuju dengan dia, tapi akhirnya balik. Tapi Nabi punya kekuatan spiritual tu. Kita pun bukanlah Nabi, tapi sekurang-kurangnya kita pergi kepada ketenangan tu. Intuisi tadi bergantung pada itu. Dia tak semua intuisi boleh menenangkan, kita boleh tenang terimanya. Ada intuisi datang meragukan kita dan kita perlu hold. Kejap, macam mana aku rasa benda ni tak betul? Dan orang lain tak boleh jawab soalan tu. Kita aja. Kita aja yang tahu benda macam tu. Kadang-kadang kita pun pening kalau tanya pasangan, tanya mak kata mak aja tak betul, mak aja sama. Kadang mak dia lagi kuat insting dia kat anak-anak dia. Okey, itu benda faham kan? Okey. Dan moral juga adalah benda yang kita boleh dapatkan daripada terminologi. Okey, saya nak berhenti lagi 2 minit je tuan-tuan. Saya minta maaf. 2 minit je lagi. Saya dah lajak sepatutnya pukul 9, lepas tu kita ada Q&A tu habis. Tak payah lama-lama sangat. Dapat 1-2 balik, nanti mai balik. Tak pun nanti jangan ramai-ramai sangat mai. Kita boleh tarik isu-isu moral ni daripada perkataan. Saya bagi contoh yang mudah. Apakah perkataan pertama yang kita dapat bila kita membaca Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Bismillahirrahmanirrahim tu adalah satu disiplin kita kena baca setiap kali kita membaca surah, kecuali Taubah kan. Okey, surah pertama. Perkataan pertama dia apa? Alhamdulillah. Kan, alhamdulillah. Kenapa bukan la ilaha illallah? Kita tanya soalan, kenapa bukan subhanallah? Kenapa alhamdulillah? Alhamdulillah maksudnya apa? Maksudnya apa? Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ada 2 maksud tau. Pertama al-madhu, pujian. Yang kedua asyukru, terima kasih. Sebab tu kita cakap alhamdulillah, terima kasih Allah. Dalam masa sama kita puji Allah. Satu perkataan dia datang dengan 2 sikap yang kita kena bawa. Pertama, kita kena puji Allah. Yang kedua, kita kena berterima kasih kepada Allah. Praise Allah, thanks to Allah. Sebab apa dua-dua sikap ni kena datang serentak? Sebab dua-dua sikap ni tak ada kepada manusia. Ada orang kita puji tapi nak terima kasih. Buat apa dia tak bagi apa-apa feedback dekat kita. Ada orang kita terima kasih tapi tak perlu nak puji dia. Tak perlu nak kagum dia. Tapi Tuhan, kita kena puji dia, kita kena berterima kasih kepada dia. Ini 2 sikap yang awal. Surprisingly, Allah tak explain apa benda yang menyebabkan kita kena puji dan kita kena bersyukur. Kita kena puji dulu. Puji, kita bahkan Allah bagi word untuk kita baca, untuk kita terus apply, untuk kita terus practice. Alhamdulillah. Allah tak explain lagi sebab apa? Lepas tu Allah explain. Rabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, sebab dia ada nama dia tu, sifat Allah macam tu. Sebab tu Allah explain. See? Kalau ikutkan logiknya, kena explain dulu. And then barulah kita puji dan terima kasih. There's no. Kerana akhlak.
Awal-awal lagi kata okey, cakap macam ni, cakap jadi ikut arahan. Baru Allah explain kenapa. Dan itu adalah wacana dalam surah Al-Fatihah. Dan surah Fatihah tu, setiap ayat tu saya boleh katakan semua syumurul. Alhamdulillah syumurul. Mengajar kita macam mana kita nak puji Allah dan dalam masa sama terima kasih kepada Allah. Surprising ni, Allah kata Allah suruh kita terima kasih berbanding Allah suruh kita minta doa kan. Minta macam-macam dekat Tuhan dengan terima kasih dekat Tuhan, yang mana satu lebih diutamakan dalam kerangka spiritual dan sufi. Kalau menurut surah Fatihah, kita kena terima kasih instead of berdoa. Tapi Allah kata boleh je berdoa, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi bila mohon pertolongan, Allah bagi skrip kat kita kami berbanding aku. Sebab pertolongan yang datang tu tak boleh selfish. You need to make sure that you are also bawa society untuk minta kepada Allah. Jangan selfish. Minta kepada Allah, jangan harap kepada diri sendiri saja. Kepada keluarga, kepada masyarakat. Tapi alhamdulillah tak perlu. Allah tak kata nahmadulillah, kami semua puji kepada Allah. Segala pujian bagi Allah. Segala terima kasih bagi Allah. Allah Subhanahu Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah syumurul. Allah suruh kita semua dia kenal Allah bukan sebagai Tuhan yang menghukum, yang mengazab, yang memberikan hukuman, yang berkuasa itu ini. Pertama sekali Allah nak kita kenal dia. First impression kita dengan dia mestilah Tuhan yang menyayangi dan Tuhan yang mengasihani. Mengasihani dan menyayangi. Cinta, kasih sayang adalah wajah perkenalan kita kepada Tuhan yang mesti diutamakan. Tapi sayangnya pada hari ini agama kita diperkenalkan dengan agama yang menghukum. Tuhan kita Tuhan yang menghukum. Apa banjir sikit, ni sebab ni sebab ni. No. Minta maaf walaupun ada orang bersetuju dengan pandangan orang lain, saya no. Stop putting the blame on everything. Tuhan bukan nak dikenali sebagai Tuhan yang menghukum. Kita perlu ubahnya dalam neraca yang lain. Tuhan nak dikenali sebagai Tuhan yang sangat mencintai dan mengasihi kita semua. Itu kena faham tu. Dan bawalah isu kasih sayang ni ke dalam wajah agama kita. Pendekatan agama mestilah mengutamakan rahmah tu, kasih sayang. Tuhan terbuka untuk menerima segala jenis orang yang buat salah kat dunia ni. Tuhan terbuka untuk menerima dia. Itulah benda yang Ar-Rahman Ar-Rahim tu perlu diutamakan. Ni dah macam ni Forum Hal Ehwal Agama TV1. Okey nah? Okey. So itu adalah benda-benda yang saya nak tekankan. Saya ada beberapa benda. Lain kali saya cakap 2 benda aja, tak apalah. Yang saya tertib tapi saya tak apalah. Okey, tuan-tuan ada soalan lain? Ke kita nak matikan live ni supaya orang yang live tu tak dapat manfaat. Kadang saya tak suka macam tu. Dah. Yang live tu dah habis lah. Kita lah pula orang yang main ni yang perlu diraikan lebih lagi. Kan? Okey, ada soalan ke? Soalan, pandangan, apa-apa benda yang bermain di fikiran untuk ditanyakan kepada saya. Saya reti, saya jawab. Saya tak reti, saya kata saya tak reti. Senang je. Dan faham lah. Faham lah apa benda. Ya, tuan. Bila kita sebut Al-Quran mengajar untuk mengajar konsep moral tadi kan. Adakah itu dengan kata lain Al-Quran untuk membetulkan viewpoint kita dalam memahamikan setiap isu-isu tentang. Ya, Al-Quran ni dia bawa kepada itulah. Bu'aistu liutammima makarimal akhlak. So Al-Quran adalah faktor kepada itu. At the end of the day, Al-Quran nak betulkan kita punya akhlak, kita punya peribadi kita. Dan ingat, peribadi kita ni bukan hanya tentang kita dengan manusia saja, tapi juga kita dengan Tuhan. Al-Quran nak betulkan dua-dua benda, vertical and horizontal. Vertical, kita dengan Tuhan. Horizontal, kita dengan insan, dengan An-Nas. Hablum minallah, hablum minan nas. Kok mana pun dua-dua tu mesti datang selarilah. Yep. Saya tidak ada soalan, tapi saya nak respon dengan kandungan hari ini. Yep. Kelas pertama saya hari yang pertama di sini. Oh, di sini? Ya Allah. Takutnya. Apa? Silakan Puan. Saya nak respon dari segi aspek pendidikan. Buat pendidikan, saya pendidikan. Oh ya. Okay. Mengimbas kembali sukatan pelajaran di sekolah-sekolah agama dengan apa yang Puan sebut tadi, saya rasa dengan kapasiti Puan di Kementerian Pendidikan mungkin boleh menerbitkan cadangan. Ada sedikit
rombak semula. Saya tak tahu dah sekarang macam mana silibus sekolah-sekolah agama. Sekolah-sekolah agama di sini maksud saya yang ada subjek 7, 8, 9 subjek agama. Faham? Okey, tolak ulul albab. Okey. Kerana saya once upon a time was there. Sukatan pada masa itu tidak menekankan, saya tak tahulah, pada hanya seorang. Saya orang sekolah agama, saya tahu. Kita tidak mendapat silibus bahawa Islam itu akhlak. Ya. Saya tidak dapat itu. Saya tidak dapat ini dulu. Ya. Saya bayangkan 30 tahun dulu, kalau ini yang berlaku, apa yang berlaku hari ini tidak mungkin berlaku. Setuju? Tetapi tak apalah, ini proses pembelajaran Puan dan saya dan semua. Saya rasa ada satu cadangan yang wajar kita lontarkan kepada BPI supaya dia ubah, tak tahu, saya tak tahu ubah, tukar atau terbaharui dengan menitik beratkan akhlak itu Islam, Islam itu akhlak. Ya. Setuju? Kerana akhlak itu insan itu lupa. Ya. Perlu diingatkan. Ya. Kalau 30 tahun dulu kita sekolah-sekolah atau orang-orang kementerian itu faham ini sebagaimana kita fahami, saya tak tahu kenapa sekarang begini cara. Dia tidak bersifat pengkuliahan hari ini tidak bersifat mengajar-ngajar. Dia lebih kepada perkongsian. Ya. Dan apabila berperkongsian, saya terima dengan lapang dada, Puan sampaikan dengan lapang hati juga, saya rasa. Ya. Jadi pengajaran itulah serap dan kita belajar. Kita menikmati itu. Kalau ini disampaikan di dalam silibus Sistem pendidikan kita. Ya, saya rasa 20 tahun lagi saya seorang nenek yang sangat bangga dengan cucu saya. InsyaAllah. Itu sajalah. Terima kasih kepada Puan Kementerian juga ke? Tepuk tangan. Puan ada kementerian juga? Saya Guru. Alhamdulillah. Ni stakeholders yang penting dalam perubahan kita. Saya beritahu sikit lah. Ni macam, kalau tak setuju tak apa, saya bukan nak promote kerajaan. Okey. Pada tahun depan, kita akan ada satu pelajaran tambahan. Kita dah ada dulu, cuma kali ni kita akan rombak balik subjek civic. Civic ni maksudnya kesedaran. Dan minggu lepas kita pun dah meeting dekat pejabat menteri. Kita dapatkan semua silibus Islam, silibus agama daripada prasekolah sampai universiti. Kita dah dapatkan semua, dan kita akan sit down dengan BBI untuk tengok balik semua benda, sebab ini adalah benda yang diutamakan. Dan saya cakap tokoh yang paling mendesak benda ni tu kami ingatkan nak buat macam benda-benda link dulu, fokus kepada ni pelan-pelan kan semua. Ini sepatutnya nak sikit masa buat bulan 12 start pelan-pelan yang tapi dipush oleh seorang insan, Tun Perdana Menteri. Dia tag Dr. Mazli, dia kata fokus pada pendidikan Islam cepat. Saya tak boleh, saya rasa saya nak mati dalam keadaan saya lega. At least pendidikan agama ni diubah sebab dia fokus tu. So akhirnya minggu lepas kita dapatkan semua silibus tengah study. Memang saya rasa masalah dekat 3 benda. Pertama, substance. Yang kedua, pendekatan. Ini 2 benda yang paling. Yang ketiga adalah cara ia sebab yang ketiga ni masalah sistem. Sebab kalau sekolah agama yang banyak-banyak tadi, dia bawah kerajaan negeri kebanyakannya. Dan dia punya silibus tidak kurikulum dia tidak di standardiskan oleh kementerian. Kita tidak ada kuasa untuk macam kamu kena ikut ni. Dia sebab negeri yang akan buat benda tu. Tapi kita ada apa benda yang kita boleh buat adalah engage. Kita dah engage dengan negeri, khususnya sekolah-sekolah agama. Kelantan, Mat Mahmud di Kedah misalnya, yang agama di Selangor, Semak Kajau, Semak Labu, kita engage untuk selarikan benda-benda yang berkaitan agama. Dan benda tu kita cuma kuasa tak ada, cara ada. Kuasa je tak ada. Kalau macam sekolah-sekolah lain, kita boleh macam kita kata okey, ubah. Tapi itulah cabaran. Saya beritahu, kita ada 300,000 cikgu. Macam mana kita nak pastikan cikgu-cikgu ni nak mengajar macam, sebab kita nak tengah berubah daripada lecture based education kepada learning based education. No more kuliah, okey, semua kena ngajar. Kita pergi nak try untuk learning based.
buat modul. Contohnya nak ajar budak-budak tentang taat ibu bapa. Kita create demonstrasi macam mana sebenarnya taat tu perlu berlaku. Benda-benda macam tu budak-budak lebih cepat kecap kan. Dan lepas tu kita pak ayat Quran. Contohlah benda-benda macam tu. Pilah kita cuba benda ni tu dia lah. Setahun 2 tahun ni tak tapi insya-Allah lah. Saya cuma satu benda je saya punya harapan. At least anak saya ni rasalah apa yang kita buat. At least lah anak 10 tahun 20 tahun ni yang boleh rasa. Tapi memang saya orang yang melalui sekolah agama tu, dan saya rasa saya tak melalui satu fasa di mana saya berubah 360 darjah cara pandang tentang Islam, baca buku tentang Islam, kalau hanya bergantung kepada sekolah agama yang kita telusuri itu, saya tak pasti saya akan jadi seperti ini. Tak baik lagi lah, tapi saya tak tahu saya akan jadi macam mana. Penuh dengan satu stigma, dogma tentang agama. Saya sangat risau. Saya harap ialah kuliah-kuliah macam ni kita pelan-pelan kita ubah. Ni alternatif dalam silibus betul-betul. Tapi saya cuma target macam tu lah. At least masa puan jadi nenek, saya jadi ayah pula kan masa tu. Anak kita dan cucu kita menikmati sedikit perubahan yang kita lakukan. Ya, InsyaAllah. Doa-doakanlah. Kita cubalah sekarang ni. Okey, ada soalan lain? Itu dah macam cerita tentang kementerian. Dah macam bincang lah. Macam tu lah bincang. Okey, ada soalan lain? Ada perbincangan suka pandangan macam tu. Itulah cikgu kita. Okey lah. Saya rasa kalau tak ada apa, kita sembang belakang, kita boleh mana tu, kita boleh apa, kita henti kat sini dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih datang, insya-Allah 3 minggu lagi saya buat pula lah, insya-Allah. Kita fokus pada benda ni. Kita akan masuk surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at, moral, sudut refleksi moral dalam surah An-Nazi'at. Kita akan pergi ke situ pula. Okey. Saya cakap macam pi mata-mata. Pasal enggak benda tu, tapi tak tahu macam mana.